Selamat sejahtera semua. Untuk video ini saya akan terangkan latihan bagi 3.3 iaitu satelit buatan manusia. So di sini saya akan tunjukkan jawapan ataupun dia punya kerja kira bagi setiap soalan. So saya akan terangkan satu-satu dalam video ini. Untuk soalan 1, terbitkan halaju orbit satelit daripada rumus daya memusat dan hukum kegravitian semesta Newton. Daripada 3.1 kita tahu daya memusat sama dengan FP kuasa 2 bagi R. Dan untuk hukum kegravitian semesta Newton, dia punya formula adalah Fg sama dengan G M1 M2 bahagi R kuasa 2. Dan kita tahu bahawa gaya graviti yang menyebabkan satelit ataupun semua objek dapat mengorbit. Mengorbit. Jadi dia dapat menghasilkan daya memusat. Oleh itu kita samakan dua-dua persamaan ini, kita akan dapat G M1 M2 bagi R kuasa 2 sama dengan MB kuasa 2 per R. Dan di sini kita jadikan M1 adalah jisim bagi satelit. Okey, iaitu M. Dan M2 kita jadikan sebagai jisim untuk bumi. Jadi kita ada formula dengan tulisan semula GM M besar bagi R kuasa 2 sama dengan MV kuasa 2 per R. Dan di sini kita nampak bahawa sebenarnya jisim satelit boleh dipangkal. Nah, kita ada formula G M besar per R kuasa 2 sama dengan V kuasa 2 per R. Oleh itu, kita susun semula V kuasa 2 sama dengan G M R kecil sebab R ini darab ke atas bahagi R kuasa 2. Dan kita akan dapat jawapan V sama dengan, kalau kita potongkan R dengan R, kita akan dapat V kuasa 2 sama dengan GM per R kan. So, V sama dengan G besar, M besar per R. Okay, ini adalah bukti untuk tepikan halaju orbit. Okay, so di sini saya tunjukkan jawapan di mana kita samakan FG dengan FC. Akhir sekali kita akan dapat jawapan dengan tepikan halaju orbit. Okay, ini adalah soalan 1. Okay, jangan keliru dengan halaju lepas. Ada dua jenis halaju. Yang pertama adalah halaju orbit. Halaju orbit bertujuan untuk kita punya satelit supaya dapat bergerak secara orbit. Okay, secara orbit. So ini adalah halaju orbit. Tapi kalau untuk halaju lepas, kita ada satu roket, roket dan halaju minimum. Okay, halaju minimum untuk roket ini berlepas. Okay, dilancarkan supaya dapat mengatasi daya graviti. Itu adalah halaju lepas, escape velocity. Okay, so beza. Seterusnya kita tengok kepada soalan 2. Dua buah satelit P dan Q mengorbit di sekeliling bumi. Jejari orbit P adalah 4 kali ganda jejari orbit Q. Jika halaju orbit Q ialah V, maka berapakah halaju orbit P? Di sini kita nampak soalan dia tak bagi kita nilai. Okay, dah ada nombor kan. Kita tuliskan formula dulu. Halaju orbit V sama dengan punca kuasa 2 GM bagi R. Okay. Seterusnya kita tengok kepada halaju orbit bagi Q. Okay. Jadi square root GM, kalau kita jadikan R sebagai RQ, okay, maka sama dengan V kan. Jadi RQ adalah R. Okay, RQ adalah R. So kita boleh tulis seperti macam inilah, GM per R. Okay, tapi kalau untuk halaju orbit P, so VP sama dengan punca kuasa 2 GM per, okay, R dekat sini, R adalah jejari orbit P. Tapi kita tahu jejari orbit P sama dengan 4 jejari orbit Q. So, dia sama dengan 4R sebenarnya. So, kita gantikan sebagai 4R. Dan seterusnya kita cuba faktorkan 4 keluar.
kita akan dapat punca kuasa 2 1/4 dan punca kuasa 2 GM bahagi R. Seterusnya kita dapat jawapan punca kuasa 2 punca kuasa 2 punca kuasa 2 4. Dan yang ini sebenarnya kita tengok dia adalah V kan? Okay, V. Jadi kita dapat jawapan 1/2 V. Jadi jawapan untuk VP adalah 1/2 V. Okay, 1/2 V. Jadi ini adalah jawapan dia. Okay, yang penting anda jangan keliru sebab kita bila punca kuasakan kita akan dapat 1/2. Okay, 1/2. Jangan lupa kalau kita punca kuasa 4, jawapan adalah 2. Tapi bila kita contoh X kuasa 2 sama dengan 4, maka X sama dengan apa? Okay. X sama dengan positif, negatif, punca kuasa 4. Untuk jawapan ini sebenarnya adalah 2. That means kita baru dapat positif, negatif, 2. So untuk buat pengiraan ini, kita hanya dapat positif saja, dapat nilai iaitu 2. Okay. Seterusnya kita tengok soalan 3. Okay, soalan 3. Sebuah satelit beredar mengelilingi bumi pada ketinggian 200 km di atas permukaan bumi. Kalau kita cuba lukis bumi dan kita ada satelit. Okay, satelit dan atas permukaan bumi H adalah 200 km. Berapakah laju orbit dan tempoh orbitnya? So, kita guna formula V sama dengan punca kuasa 2 GM per R. Maka untuk tempoh, kalau anda masih ingat daripada topik dulu, T kuasa 2 sama dengan 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 bahagi GM. Okay. So, T sama dengan punca kuasa 2 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 per GM. Okay. So, kita cari dulu hal laju. Kita nampak bahawa hal laju sebenarnya bergantung kepada apa? Jejari orbit saja kan. Untuk tempoh pun sama, dia bergantung kepada jejari saja. Jisim bumi memang tetap, dia tak akan ubah. Dan untuk pemalar kegravitian G ini pun sama. Okay, iaitu 6.67 times 10 to the power negative 11. Okay, so tempoh dengan hal laju bergantung kepada jejari. So kalau kita tengok jejari, kalau dia punya jejari semakin pendek, maka dia semakin laju. Kan? Daripada hukum Kepler kita tahu, bila kita ada matahari, bila planet dekat dengan matahari, maka kita nampak dia punya hal laju akan menjadi tinggi. Sebab dia punya jejari jadi kecil, pendek. Dan kita nampak bahawa bila dia punya jejari rendah, maka tempoh pun rendah. Sebab dia akan lebih cepat kan? So dia akan habiskan satu orbit dengan lebih cepat. Okay, satu orbit dengan lebih cepat. So kita nampak sebenarnya bumi dengan Marikh. Bumi dia dapat habiskan satu orbit lebih cepat daripada Marikh. Kan? Okay, so untuk soalan macam ini, kita nak carikan hal laju orbit. So formula V sama dengan punca kuasa 2 GM per R. Okay, jangan lupa untuk R ini dia adalah jejari orbit. Oleh itu kita nampak jejari orbit ini dia meliputi jejari bumi tambah dengan ketinggian daripada bumi kan. So jangan lupa R ini, R kecil dia adalah R besar tambah H. Di mana R besar adalah jejari bumi dan H adalah ketinggian. Tukar ketinggian km kepada meter. Dan lepas tu kita tekan kalkulator dengan berhati-hati. Jangan lupa bila kita bahagi, semua benda ini kena letak bracket lah. Okey, faham tak? Maksudnya kalau kita type, lepas tu bahagi, bracket. Okey, bracketkan semua benda ini. Kalau tak, nanti anda dapat jawapan yang lain, yang pelik-pelik. Okey, lepas tu kita carikan tempoh. Okey, tempoh. So formula dia adalah
E square sama dengan 4 pi square R cube per GM. Dan di sini R ini kita letak jumlah hasil tambah daripada 6.38 dalam 10 kuasa 6 dengan 2.0 dalam 10 kuasa 5. Okay, masukkan ke sini. Dan yang lain kita masukkan nilai. Akhir sekali kita dapat jawapan lebih kurang 5,314.6 saat. Okey. 5,314.6 saat. Lebih kurang 80 lebih minit lah. Okey. Kalau kita bagi 60 saat, dapat 80 lebih minit. 1 jam setengah lah lebih kurang macam tu. Jadi ini adalah soalan 3. Baik. Soalan 4. 3 ciri satelit Jopergun. Kalau kita tengok Jopergun, kita tahu bila kita ada bumi, contoh saya punya kedudukan, saya label X kat sini. So, satelit saya di atas. Maka bila selepas X pusing, kita tahu bumi akan putar kan. Bila X dah berjadi ke kedudukan sini kan, maka kita punya satelit akan berada di kedudukan yang sama. Di atas X. Dan kalau dia sambung putar, kita akan dapat satelit masih di atas X. Jadi dia akan ikut tempoh bumi. So tempoh bumi adalah 24 jam. Okey. Jadi dia akan bersama dengan tempoh putaran bumi. Dan dia akan mengorbit dari barat ke timur. Dia punya arah putaran adalah sama dengan arah putaran bumi. Okey. Arah orbit sama dengan arah putaran bumi. Dia sama satah dengan satah khatulistiwa. Okey, khatulistiwa, the equator. Fungsi untuk satelit Jopergun biasanya ada 2. Yang pertama adalah komunikasi dan kedua adalah untuk ramalan cuaca. Okey, to forecast the weather. So ini adalah ciri-ciri satelit Jopergun. Okey, seterusnya hitung ketinggian sebuah satelit Jopergun di atas permukaan bumi. So, King gunakan hukum Kepler ketiga. So, kita nak cari, kalau hukum Kepler ketiga, kita tahu bahawa T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3. So, bila kita guna formula, T kuasa 2 sama dengan 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 bahagi GM. Okay, dekat sini kita tahu, kalau satelit Jopergun ini, dia punya masa untuk satu orbit adalah 24 jam. Okay. Jadi tempoh kita dah tahu, 24 jam tukar kepada saat. So kita darab 60, darab lagi 60. Dan apa yang kita nak cari adalah R. Okay. Kita nak cari R sini. Berapa jari dia. Okay. Tapi sebenarnya soalan dia nak kita carikan ketinggian. That means, walaupun kita dah cari jari orbit, okay, kita dah cari jari orbit, tapi kita nak cari ketinggian saja, H berapa. Oleh itu, bila kita dah cari R, kita kena tolakkan jari bumi. Okay, tolakkan jari bumi. So, H sama dengan R kecil tolak R besar. Baik, so jawapan, kita tuliskan formula. Dan kemudian kita masukkan nombor, jangan lupa 24 jam tukar kepada saat. Masukkan nilai dengan betul-betul, dengan berhati-hati dan kita kirakan. Okey, jari orbit adalah 4.223 dalam 10 kuasa 7 meter. Dan kemudian kita nak cari ketinggian, maka kita perlu tolak jari bumi. Okey, don't forget the radius of the earth. Kat sini. Okay, perlu kita dapat carikan ketinggian. So, 4.223 dalam 10 kuasa 7 tolak jari bumi, iaitu 6.38 dalam 10 kuasa 6. Jadi, jawapan ketinggian adalah 3.58 dalam 10 kuasa 7 meter. Okey, boleh tak? So, ini adalah bila satelit Jopergun, kita dapat menganggarkan ketinggian sebuah satelit itu sebab kita dah tahu dia punya tempoh 24 jam kan. Menggunakan formula kita dapat carikan ketinggian. Okay, so this is the normal height from the earth
for us to launch the satellite. Baik, selesai soalan 5. Kita sambung kepada soalan 6. Okey. Hitung hal laju lepas dari permukaan bumi. So, untuk soalan ni dia nak kita hitung hal laju lepas kan. So, that means kita nak cari berapakah hal laju minimum untuk kita lancarkan satelit daripada permukaan matahari. Katakanlah kita boleh lancarkan daripada permukaan matahari. Okey, ini hanya teori saja. Tapi kalau kita nak buat memang susah sebab matahari dia memang panas sangat. Mungkin bila kita cuba bina satelit itu belum dekat dengan matahari dah sudah cair dah kan. Okey. Anyway, kita guna formula V sama dengan square root 2gm bagi R. Okey. Untuk hal laju lepas dia ada satu nombor 2 dekat depan. Okey. So masukkan nilai G, nilai M untuk jisim matahari dan jejari matahari. Kita akan dapat hal laju lepas. Okay, very easy. Just get the answer. Okay, 6.18 times 10 to the power 5 meter per second. Right? Okay, so be careful when you do calculation. Seterusnya kita tengok soalan 7. Satelit astronomi merupakan sebuah teleskop mengelilingi bumi yang digunakan untuk memetakan permukaan planet yang berbeza. Ketinggian daripada bumi dalam lingkungan 600 km. Berapakah laju linear satelit? Nak kita carikan laju linear. Okay, laju linear. Kalau laju linear formula adalah V sama dengan punca kuasa 2 gm per R. Jadi kita punya ketinggian dekat sini adalah 600 km. Okay. Jangan lupa kita ada jejari bumi berapa. Okay, so itu adalah R. Nombor untuk jejari bumi boleh rujuk kepada atas. Okay, muka surat pertama, dekat atas sekali saya ada letak. So, bila kita nak masukkan R ini, kita kena tambah. Okay, sama dengan R tambah H. Itu sajalah yang kita masukkan semua nilai. Okay, so formula dah tulis. Maka kita dapat 6.38 dalam 10 kuasa 6 tambah lagi 6 dalam 10 kuasa 5. Sama juga tukar km kepada meter. Dan kita dapat laju linear bagi satelit ini adalah 8.06 dalam 10 kuasa 3 meter per saat. Okey, ini adalah hal laju untuk mengorbit. Okay, hal laju untuk mengorbit. Soalan 8. Bulan dan Marikh ialah dua jasad dalam sistem suria. Jadual satu menunjukkan jisim dan jejari bulan dan Marikh. Okey, so kita ada Marikh, kita bulan, jisim Marikh, jisim bulan, jejari Marikh, jejari bulan. Cari pencutan graviti di bulan dan di Marikh. Okey, so kita guna formula G sama dengan G besar, M besar bagi R kuasa 2. Saya terangkanlah macam mana kita nak tahu formula ini. Okay, daripada 3.1 kita tahu kan F sama dengan G M1 M2 bagi R kuasa 2 kan. Okay, so kita tahu formula daripada hukum gerakan Newton kedua, F sama dengan MA kan. So sebenarnya daya graviti dia adalah mg. Mg sama dengan G M1 M2 bagi R kuasa 2. Dan daya graviti ini rujuk kepada contohnya kita ada satelit ke, kita ada apa-apa barang lah. Jadi M ini kita boleh padam. Dan untuk M kedua ini sebenarnya dia adalah jisim. Jisim untuk bumi, jisim untuk Marikh, jisim untuk bulan dan sebagainya. So G sama dengan G besar, M besar dapat R kuasa 2. Nampak tak? Kita dapat formula ini. Okay, so dapatkan formula yang betul. Masukkan nilai G, nilai M, jisim dan nilai R. Okay, senang saja, cuma masukkan nilai saja. Okay, so very quick, we have the answer. Okay, untuk bulan, masukkan nilai dia, dapat 1.62 meter per saat kuasa 2.
Kalau untuk Marik, masukkan nilai kita akan dapat lebih kurang 3.71 meter per saat kuasa 2. Okay, very easy ya. Just substitute the value into the formula. Seterusnya, untuk halaju lepas, so nampak tak halaju lepas dia ada nombor 2 kat depan. Halaju orbit tak ada. So, carikan halaju lepas, sama juga dapat formula yang betul, kita masukkan saja. Okay, for this topic actually very easy. If you use the correct formula, then no problem. The rest of the things is you just have to be careful while you key in the calculator. Okay, so halaju lepas dari bulan, so 2 darab G darab M bagi R. Kita dapat 2.37 dan 10 kuasa 3. Untuk Marik pun sama juga. Kita tekan calculator dapat jawapan. Okay, saya rasa yang ini senang lah. Tak payah spend banyak masa untuk saya terangkan. Okay, seterusnya. Bandingkan pecutan graviti dan halaju lepas di bulan dan di Marik. So, kita tengok bahawa kalau pecutan graviti bulan dengan Marik kan. Jadi, pecutan graviti Marik dia lebih tinggi daripada bulan kan. Nampak tak? Okay, nampak tak? So, untuk halaju lepas, kita nampak bahawa untuk halaju lepas Marik lebih tinggi daripada halaju lepas bulan. Okay? Daripada jawapan tadi, kita dapat nampak. So, jawapan, pecutan graviti dan halaju lepas di bulan lebih kecil berbanding pecutan dan halaju lepas di Marik. Okey, kenapa sebenarnya? Sebab yang utama adalah kita tengok mereka punya jejari lebih kurang sama kan? Okey. Mereka punya jejari lebih kurang sama. Cuma yang beza banyak sikit adalah mereka punya jisim. Okey. Mereka punya jisim besar beza dah. Okey. Dia punya nombor dalam dalam gandaan 10 kuasa 20 lebih dah. Okay, so it's very big. So as you can see, kita nampak jisim bulan dia lebih kecil daripada jisim Marik. Okay. Alright. Soalan 9. Bincangkan sama ada sebuah kapal angkasa X berjisim 500 kg dan kapal angkasa Y berjisim 1500 kg memerlukan halaju lepas yang berbeza untuk terlepas daripada graviti bumi. So, jisim yang berbeza, adakah dia akan mempengaruhi halaju lepas? So, you write down the formula for the escape velocity. V sama dengan square root 2 gm per r. So, G ini sebenarnya bukan jisim kapal, bukan jisim satelit. Dia adalah jisim untuk bumi. Okay, jisim untuk bumi. Dan R ini adalah untuk jejari orbit. Okay, jejari orbit. So, R ini untuk jejari orbit. Jejari orbit. Maka kita nampak sebenarnya V ini bergantung kepada G, bergantung kepada M, bergantung kepada R. Dia tak bergantung kepada jisim. Jadi, kita nampak tak. Dia tak akan ada beza. So, halaju lepas mesti adalah sama. Okay, it's the same. So, jawapan, halaju lepas dari bumi bagi kedua-dua kapal angkasa adalah sama. Hal ini kerana halaju lepas hanya bergantung kepada 3 aspek, iaitu pertama, G, pemalan kegravitian, kedua, jisim bumi, M, dan ketiga, jejari orbit, R. So, jisim tidak akan mempengaruhi halaju lepas. Okay, ini adalah jawapan. Okay, so no matter how big is the mass, okay, we still need the same we still need the same escape velocity. Okay, halaju lepas. Dan soalan last, soalan 10, sebuah satelit pemerhati bumi mengorbit bumi pada ketinggian 100 km. Berapakah laju linear satelit itu? So, kita ada bumi, kita letak ketinggian 1000 km, H adalah 1000 km, dan jejari bumi adalah R besar, maka kita punya R kecil, jejari orbit adalah R besar tambah H. Jangan lupa juga tukarkan kilometer kepada meter. Formula untuk laju linear satelit V sama dengan punca kuasa 2 GM bahagi R. Okay, so jawapan, masukkan nilai dengan betul. Okay, 6.38 dalam 10 kuasa 6 itu adalah jejari bumi.
radius of the earth, tambah lagi 1000 km. Okay. Dia sama dengan 1 darab 10 kuasa 6 meter. Dan akhir sekali kita dapat jawapan 7.35 darab 10 kuasa 3 meter pesat. Baik, so ini adalah setakat perbincangan untuk tutorial latihan 3.3. Saya harap melalui video ini dapat membantu anda untuk faham tentang macam mana kita nak selesaikan soalan yang berkaitan dengan topik 3.3. Okay, terima kasih dan selamat Hari Raya kepada pelajar Muslim. Selamat bercuti untuk pelajar-pelajar lain. Terima kasih dan kita jumpa lagi selepas Hari Raya. Terima kasih.